Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk meneruskan amal ibadah pada pagi yang mulia ini. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi pada penafsiran ayat surah Al-A'la dari ayat 16 kalau habis boleh habis sampai 19 insya-Allah. Baik, sebelum itu saya ingin bawakan sebuah cerita berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu ada yang awal memeluk Islam dan ada yang agak lambat sedikit. Yang awal memeluk Islam kita tahu Sayyidina Abu Bakar memang awal, Sayyidina Ali awal. Tapi di kalangan sahabat Nabi, sama ada yang ada di Mekah ataupun yang ada di Madinah, ada yang lambat sikit masuk Islam. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dhar. Abu Dhar ni dikategorikan sebagai salah seorang sahabat yang agak lambat sikit masuk Islam. Yang agak lambat sikit dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam agama tauhid, agama suci ini. Maka diketahui umum bahawa Abu Dhar itu adalah merupakan seorang ahli perniagaan. Dia businessman Dia di Madinah tu memang kaya, memang banyak harta. Orang mereka banyak harta, kaya. Apabila dia lambat masuk Islam, dia tengok sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia yang awal masuk Islam, dia tengok kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat lain. Apabila sahabat-sahabat yang lain membuat kebaikan, contohnya bersedekah, berwakaf dan sebagainya, mungkin sebahagian daripada harta ataupun sedikit daripada itu, maka kerana dia lambat masuk Islam, dia kata, kerana aku lambat masuk Islam, aku kena kejar sahabat yang dah awal masuk Islam. Jadi dia nekat dalam hati dia, apa kebaikan sahabat yang awal-awal masuk Islam itu buat, dia nak buat juga, dan mesti kebaikan tersebut dia tekad betul-betul melebihi sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, sebab nak cover balik tahun-tahun hari-hari yang berlalu tanpa sebagai seorang Islam itu. Makanya dia gunakan hartanya infak. Kalau sahabat yang lain itu mungkin sebahagian dia lebih banyak di harta itu diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sahabat Nabi yang lain mungkin bangun tahajudnya di hujung malamnya, mungkin waktu sahur bangunnya tahajud. Tapi Abu Dhar Al-Ghifari itu dia melaksanakan solat tahajudnya, dikatakan dari awal malam sampailah tergadang solat fajar, solat subuh. Kerana apa? Dia tidurlah dulu. Kerana apa? Kerana dia nak kejar kebaikan-kebaikan yang tertinggal semua. Maka pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Abu Dhar ini ialah, yang pertamanya, kita, saya sendiri lah khususnya yang cakap di depan ni, dan kita semua lah, kita ada dulu masa muda kita, kita ada masa dewasa kita, dan kita mungkin sekarang ini sedang melalui masa emas kita.
Jadi masa-masa sebelum yang berlalu itu kita mungkin ada kekurangan di sana sini kekurangannya, maka bolehlah ambil motivasi daripada kisah Abu Dhar tersebut. Untuk apa? Untuk kita cover balik yang lepas-lepas, ya. Seandainya dulu kita agak kurang sedikit, ya, berjemaah, kita kena banyakkan jemaah. Seandainya dulu kita kurang sedikit bersedekah, sekarang kita kena pulun bersedekah. Seandainya dulu kita jarang tolong orang, ya. Sebab apa? Sebab mungkin kita kangen kerja dan sebagainya, sibuk dengan waktu kerja, ya. Sekarang lah masa, ya. Kalau kita tak sibuk, kita nak pulun, kita nak cover balik apa yang tertinggal. Sebab orang kerja ni memang sibuk, ya. Kalau dia selagi tak pencen tu memang sibuk, ya. Ada nak buat itu, nak buat ini, nak urus hal kerja, nak urus hal keluarga, tambah-tambah anak-anak sedang membesar, hantar sekolah sana, hantar sini, hantar. Jadi masa itu kurang ada. Maka apabila sudah ada masa, kita gunakan, ya, masa yang ada tersebut semaksimum mungkin, ya. Sebanyak mungkin masa kita gunakan itu untuk melaksanakan kebaikan, buat kebaikan yang orang kafir dia tak nampak, ya. Kebaikan tersebutlah yang menghantar seseorang itu bahagia di akhirat sana, ya. Orang kafir ni, ya, khususnya, ya, orang Yahudi dan Nasrani digambarkan di dalam Al-Quran, ya, ialah orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Mereka itu sembunyikan kebenaran. Sebab Allah SWT berfirman, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu campur adukkan yang hak, yang benar itu dengan yang batil, dengan yang tak benar. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan kamu menyembunyikan kebenaran tersebut sedangkan kamu mengetahui kebenaran tersebut. Mereka sebenarnya sudah ada keterangan, ya. Ayat ini kalau ikut mufassirin, kitab ini adalah untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Namun dalam kaedah agama kita boleh diambil al-ibrah, ya, bi umumil lafzi laysa bi khususis sabab. Walaupun ibrah itu umumnya, ya, walaupun ibrah itu khususnya ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, namun boleh diambil pengajaran juga untuk kita ini. Ibrah itu boleh kita ambil, ya. Mereka sembunyi. Apa bukti mereka sembunyikan kebenaran, ya? Sedangkan kadang-kadang memang mereka tahu bahawa kebenaran itu ada. Allah itu Maha Esa. Nabi Muhammad SAW itu memang Nabi yang sebenarnya diutus oleh Tuhan sekalian alam ini. Saya ingin bacakan, ya, satu, ya, surat di dalam kitab Bible, ya. Surat Yesaya. Surat Yesaya, ya. Yesaya ini surat ke-29 di dalam kitab Bible ayat 12, ya. Apa dinyatakan di dalam kitab Bible Yesaya, surat Yesaya surat yang ke-29 itu ayat 12 dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah, bacalah ini. Maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi ayat ini dalam surat Yesaya ini yang dikatakan di sini, ini adalah maksud penceritaan ini ialah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya apabila menjelaskan kitab ini, orang Yahudi akan ambil kata qira. Qira ada di dalam itu lafaz asal dalam bahasa mereka qira. Qira itu kebanyakannya yang kita temui, kita cari-cari, qira itu bermaksud
Gua Hira. Jadi ayat ini berkaitan dengan cerita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Mereka mengakui tak? Mengakui. Sebabnya di sini dikatakan, baiklah baca ini. Siapa yang kata baiklah baca ini? Baiklah baca ini ialah malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Iqra. Jadi selepas daripada itu, yang terakhir dalam surah Yesaya ini ayat 12 di ujung tu dia kata, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca ini. Ini adalah jawapan Nabi Muhammad SAW terhadap malaikat Jibril. Malaikat Jibril suruh baca, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tidak dapat membaca ini. Kita boleh terjemahkan dalam bahasa Arab, ma ana biqari'in. Aku nak baca, aku tidak boleh membaca. Ini bukti bahawa mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW itu ada. Nabi Muhammad SAW itu memang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka akui juga bahawa Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Maka dalam ayat-ayat yang lain, kalau kita cari-cari, jumpalah dalam kitab Injil, contohnya, dia akan jumpa kalimah yang mengatakan bahawa Allah itu Tuhan yang Esa. Apabila dalam kitab mereka mengatakan Allah itu Tuhan yang Esa, namun mereka tidak mahu beriman kepada Allah SWT, maka itulah yang dikatakan mereka menyembunyikan kebenaran. Tapi alhamdulillah, kita orang Islam, kita tahu kebenaran tersebut dan kita tetap terusnya berada di dalam agama fitrah ini, dan kita doakan semoga berterusan kita berada di dalam agama fitrah ini, dan sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu ini. Itu doa Nabi. Kemudian bacalah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bersama juga untuk tetapkan hati kita, supaya Allah tetapkan hati kita berada di dalam agama fitrah ini, insya-Allah, ya, tuan-tuan. Baik, kita akan pergi kepada penafsiran surah Al-A'la. Kita sambung ayat yang ke-16. Sebelum itu kita baca sedikit terjemahan ayat yang ke-15 Yang ke-15, Allah SWT berfirman, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mereka itu mengingat Allah SWT fasalla, lalu mereka salat. Kemudian kita teruskan ayat ke-16. Ini kita dah baca belum lepas bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Ayat ke-16, maksudnya, tetapi kamu memilih kehidupan duniawi. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi. Maksudnya apa? Di dalam kitab tafsir Ibn Katsir disebutkan bahawa artinya kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini yang dimaksudkan bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Apa maksud yang lebih jauh lagi? Maksud yang lebih jauh lagi ialah apabila seseorang itu terlampau cintakan dunia, tanpa memikirkan akhirat. Ini maksudnya. Bukan orang yang bekerja dari aspek keduniaan, bekerja, kemudian dia maksud dia sembahyang semua, tak diam semua. Ini tak, bukan orang yang ini. Orang yang dimaksudkan di sini ialah orang itu
mengejar keduniaan, mengejar pangkat, mengejar jawatan, mengejar kemewahan-kemewahan tanpa memikirkan akhirat. Bila tanpa memikirkan akhirat, orang ini dalam masa dia mengejar kemewahan, dalam masa dia mengejar pangkat, dalam masa dia mengejar jawatan-jawatan, maka di situ dia akan buat sesuatu yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia buat? Dia kejar kemewahan dia dengan menipu orang. Dia meniaga, dia menipu orang supaya cepat untung. Pada dia cepat untung, tapi pada Allah tak. Ini bukan orang beruntung. Dia kejar pangkat, jawatan dan sebagainya dengan cara menipu. Itu pun sama, ya. Pada dia dapatlah jawatan tersebut, tapi tak untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mengejar jawatan, mengejar pangkat dengan rasuah dan sebagainya, sogok sana, sogok sini, ya. Nanti laku, ya, jadi pemimpin organisasi ini, nanti bagi promosian saya. Ini yang dimaksudkan orang yang apa? Orang yang lalai dengan dunianya, ya, memilih kehidupan duniawi sahaja. Sedangkan kita bagi orang Islam, ya, apabila kita, ya, mengejar ataupun mencari keduniaan, mestilah apa? Beriringan dengan akhirat. Apabila seorang itu meniaga, bekerjalah apa juga kerja dia mesti ada niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila niat dia tulus, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan ada penipuan, dia takkan ada rasuah, dia takkan ada perkara-perkara mungkar yang dia buat untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan tadi. Kerana apa? Kerana dia ikhlaskan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ya, aku bekerja, aku cucuk tanam dan meniaga semuanya. Macam mana nak kaitkan dengan amal ibadah? Tak, kerjalah juga apa pun. Yang penting kerja tu halal. Kerjalah apa pun pekerjaan yang halal pekerjaan tersebut, dan diniatkan setiap kerja, setiap langkah kita itu kerana Allah SWT dapat pahala. Pekerjaan bukan pekerjaan mencari rezeki je. Pekerjaan apa? Pekerjaan kita cuci kereta kita, pekerjaan kita cuci baju kita pun boleh jadi ibadah. Macam mana boleh jadi ibadah? Saya tak ajarkannya. Nak jadi ibadah, pekerjaan kita memakai baju ni, bangun pagi, ya, mandi pun sama, ya, membersihkan badan kita, niat kerana Allah SWT, bersihkan badan, ya, cuci, ya, apa dia kita nak beribadah kepada Allah SWT. Kita pakai pakaian, sebelum pakai pakaian kita niatkan, ya, kerana Allah SWT. Aku pakai pakaian ini untuk menutup aurat, ya, kerana inilah perintah Allah SWT, kerana inilah perintah Rasulullah SAW, supaya kehidupan aku berkat. Jadi inilah kerana Allah SWT aku pakai. Bukan aku pakai pakaian ini untuk apa? Untuk kemegahan. Bukan aku kenakan jam aku ini, ya, contohnya untuk menunjuk pada orang. Tak, ya, aku pakai ini kerana apa? Untuk melihat waktu ke, contohnya kalau pakai jam. Apa juga? Start je kereta, masuk dalam kereta, niat, ya, naik kereta aku ni, naik kenderaan aku ini, aku niatkan kerana Allah SWT. Aku guna kereta aku ni, aku beli kereta aku ni kerana Allah SWT, ya, dapat ibadah. Sebab apa? Nak pergi mana? Nak pergi masjid. Aku gunakan kereta aku ini menghantar anak ke sekolah, dapat ibadah. Aku gunakan motosikal aku ini pergi mana? Pergi beli barang kat pasar. Untuk apa? Untuk masak untuk anak-anak, isteri, dapat pahala amal ibadah, ya. Setiap langkah kita, aku langkah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bagaimana? Untuk tolong orang sana, dapat amal ibadah kita itu dikira sebagai amal ibadah. Itu yang kenanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya tiada ikhlas, makanya seperti mana yang saya sebutkan tadi, akan timbullah sesuatu yang kurang boleh, ya, apa yang kita laksanakan, ya, begitu. Jadi yang kita nak jadinya ialah orang beriman
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun kita mencari keduniaan, ya, tapi dalam masa yang sama kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kan saya dah bacakan hadis ni. Saya ingat lama dah saya dah bacakan hadis itu. Ada Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-Nya. Yuhibbul abd at-taqi, hamba-Nya yang apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. At-taqi al-ghani. Ya. Ghani itu orang yang kaya. Orang yang kaya. Ya. Kemudian al-khafi. Khafi itu orang yang buat ibadah secara sembunyi-sembunyi, ya. Al-khafi. Contoh diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kaitkan yang kaya, yang bertakwa kepada Allah SWT, itulah lebih utama. Contohnya Abu Dhar Al-Ghifari, tadi kita sebutkan Abu Dhar, itu orang kaya. Dia orang kaya, masa yang sama dia menyedekahkan, wakafkan harta dia jalan Allah SWT, dan dia juga adalah merupakan orang yang sangat kuat beribadah, terutamanya solat tahajud, bangun malam, ya. Dari awal malam sampai dah penghujung malam dia solat. Ini Abu Bakar, ya. Begitu. Kemudian kita teruskan lagi bacaan kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa maksud wal akhiratu khairun wa abqa? Ya. Maksudnya ialah sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam kitab ini disebutkan, maksudnya pahala Allah di alam akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kenapa? Kerana dunia itu sangat hina dan fana. Fana itu maksudnya dia akan musnah, sedangkan akhirat itu mulia lagi kekal abadi. Kemudian bagaimana mungkin seorang yang berakal akan mengutamakan suatu hal yang fana atas yang abadi, serta hanya memperhatikan hal-hal yang akan hilang dengan cepat dan tidak memperhatikan hal-hal yang ada di alam kekal abadi. Kata pengarang kitab, dia kata, mana mungkin ya, orang yang ada akal, dia mementingkan sesuatu yang tidak kekal. Apa yang ada pada kita di dunia ini sebenarnya tidak kekal. Tidak kekal. Sehingga kan badan kita, tubuh kita itu pun tidak kekal. Semuanya akan pergi, ya, akan musnah. Kalau kita pergi dengan Allah SWT, kemudian akan musnah, hancur, ya. Atau benda pun sama. Kita beli kenderaan, ya, lama-lama rosak juga. Betul? Ya. Tapi yang kekal tak rosak-rosak ada apa? Apa yang ada di syurga Allah SWT, ya, itu tidak apa? Tidak musnah. Itu kekal, ya. Disebutkan di situ itu kekal. Makanya menafsirkan ayat ini dalam satu lagi kitab, ya, Tafsir Al-Jalalain, ya, Tafsir Jalalain ini disebutkan wal akhirah itu, akhirat yang dimaksudkan itu ialah al-mushtamilah alal jannah. Akhirat yang ujung itu, kan penghujung itu balasannya dua, ya, syurga, neraka, ya. Kalau pergi akhirat pun tak masuk syurga, ini tak baik lagi untuk diri dia lah, ya. Kalau pergi akhirat masuk syurga, itulah yang dimaksudkan di sini. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Maknanya kehidupan, ya, kamu, ya, dengan segala kenikmatannya di dalam syurga itu adalah kekal abadi. Khalidina fiha. Kamu masuk dalam tu, kamu kekal di dalam tu selama-lamanya. Kenapa kekal? Ya? Kenapa tak rosak di dalam syurga? Maka kita teliti, ya, adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang pernahlah satu ketika Nabi melawak, ya, dengan seorang makcik ini, ya. Dia kata apa? Makcik tu kata, aku boleh masuk syurga dah, ya. Dia nak melawak, Nabi kata, orang tua mana boleh masuk syurga? Nabi kata,
Sebab makcik tu dah tua, dah orang tua mana boleh masuk syurga. Jadi orang tua ni apa? Sedih, hibur dia. Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga, jadi dia sedih. Mesti kemudian dia mengadu kepada Nabi sebelum, kenapa orang tua tak boleh masuk syurga? Jadi akhirnya dijawablah oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, sebab di dalam syurga tu semua muda-muda belaka, tak ada yang tuan, muda-muda belaka. Jadi kenikmatan di syurga itu kekal, jadi muda-muda semua. Kemudian air, kalau minum di syurga, itulah air yang sesedap-sedapnya. Makan di sana, makan itulah yang sesedap-sedapnya, begitu kenikmatan di syurga. Banyak diceritakan di dalam kitab-kitab, Baik, semua itu adalah kekal, kekal. Kemudian kita teliti beberapa pendapat lagi untuk mengukurkan penafsiran berkaitan ayat ini. Berkata Sufyan kepada sebahagian muridnya, mengapa kamu tertawa? Ini saya kutip dalam kitab Siyatul Qulub, diterangkan, dia kata, Sufyan ini berkata kepada muridnya, mengapa kamu tertawa? Apakah kamu tahu ilmu Allah tentang dirimu? Apakah kamu tahu tentang kesudahanmu, akhir dari hidupmu? Dia tanya, pasal apa kita kongkong ada gelak, suka hati benar, gelak aja. Padahal kamu tahu tak, apa ilmu Allah tentang dirimu? Dia tak tahu. Kamu tahu tak apa kesudahan kamu nanti? Duk gelak-gelak tengok raja lawak, maharaja lawak, kesudahan dia, ujung dia pun tak tahu ke mana. Duk kata gelak aja. Dan nanti saya kumpulkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW untuk kaitkan, berkaitan dengan perkara ini. Sedangkan Allah SWT pernah berfirman dalam surah An-Najm ayat 43, wa annahu wa adhaka wa abka, dan bahawasanya dialah menjadikan orang tertawa dan menangis. Sebenarnya kita tertawa, kita menangis, itu adalah dari Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah tertawa, akan tetapi beliau juga sentiasa merasa takut dengan kesudahan akhir kehidupan yang buruk. Makanya ada doa, Allahumma Rabbana khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu doanya. Jadi kita ni nak husnul khatimah. Nabi bersama Nabi nak husnul khatimah, dan kita telah lagi nak husnul khatimah. Itu sebab Nabi Muhammad SAW berdoa seperti mana yang saya bacakan tadi. Sebab apa? Nak menghujungnya di dalam keadaan Islam, di dalam keadaan beramal soleh. Dan di dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari ini karangan Ibn Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahawa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Ibrahim, dan ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim AS. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu inginkan? Malaikat jawab apa? Malaikat jawab, aku datang ni hendak mencabut nyawamu. Ibrahim berkata, apakah seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Kan Ibrahim Khalilullah, wahai pendengar Allah, kekasih Allah. Tu Nabi Ibrahim kata, apakah seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian maksudnya adalah, adakah Allah itu yang kekasih? Allah itulah kekasih Nabi Ibrahim. Adakah Allah itu akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, dia kata, apakah seorang kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Dia kata lagi macam tu. Kemudian apa jawapan malaikat? Malaikat menjawab, apakah kamu pernah melihat seorang kekasih yang berkasih-kasih itu tidak suka berjumpa dengan kekasihnya? Pernah tengok tak orang yang saling mencintai itu, kamu tak jumpa berapa? Tak, mesti tak jumpa. Ini Allah SWT kasihkan Nabi Ibrahim AS, maka Allah SWT ingin berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Walaupun ini memang Allah Maha Berkuasa, bila-bila masa boleh jumpa. Jadi Allah nak cabut tu, Allah cabut. Lalu Nabi Ibrahim diam. Bila
malaikat kata macam tu, Nabi Ibrahim diam dan malaikat pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini. Dan berkaitan ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda berkaitan dengan umur ini. Nabi kata khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu itu man qala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Dengar ingat. Ini Nabi kata sebaik-baik di kalangan kamu itu ialah orang yang panjang umur dan baik amal perbuatannya. Dalam dipanjangkan umur itu, memang dia ini sangat-sangat beriman kepada Allah SWT dan sentiasa mengerjakan amal soleh. Ya, itu. Kemudian saya ingin kaitkan yang kita bacakan tadi itu dengan ayat yang seterusnya. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini ada di dalam suhuf yang sebelum kamu. Suhuf sebelum kamu itu ialah lembaran-lembaran risalah-risalah sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf Ibrahim wa Musa, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dikatakan suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa ini sebanyak 10 lembaran risalah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang dimasukkan di sini dalam kitab Safatul Tafasir, suhuf untuk Nabi Musa ini bukan kitab Taurat, ini yang lain. Kitab kecil selain kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya apa? Inna hadha lafi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa itu dia kata penjelasan, peringatan berkaitan dengan perkara ini. Perkara ini ada ulama katakan perkara yang dimasukkan ialah dari ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang mensucikan diri. Dari situ peringatan yang tersebut sampailah wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang saya jelaskan tadi ini dikatakan oleh para mufassir, ayat ini ayat 14 sampai 17 inilah yang dimasukkan di dalam suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. 10 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa di dalam buku kitab disebutkan. Ketika mana menjelaskan ayat ini, ya, Abu Dhar yang kita bicarakan tadi, ya, sebab ada kaitan tu saya mulakan dengan Abu Dhar. Abu Dhar, ya, dalam kitab Safatul Tafasir dimasukkan Abu Dhar pernah bertanya Rasulullah SAW. Disebutkan di sini dalam kitab tersebut, Sa'altu Rasulullah SAW an suhfi Musa. Dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan suhuf Nabi Musa. Maka dia kata, apa dia suhuf Nabi Musa tu? Ya, ditanya Abu Dhar yang tadi yang kita cerita lambat masuk Islam tu, ditanya Nabi, apa dia suhuf Nabi Musa tu? Maka Rasulullah SAW jawab, qal kanat ibran kullaha. Semua suhuf Nabi Musa itu ada pengajaran. Di dalam suhuf tersebut ada di dalamnya pengajaran untuk kehidupan kamu. Makanya Nabi Muhammad SAW lanjutkan lagi. Anjing tu, Nabi kata, aku heran. Liman ayqana bil maut kaifa yafrah. Aku heran kenapa orang yakin bahawa kematian itu ada. Orang yakin mati itu ada, mati itu benar, ya. Orang macam talqin, mati itu benar, malaikat itu benar, semua segala macam. Mati itu benar. Nabi kata orang tu yakin, tetapi kaifa yafrah. Dia yakin, tapi dia heran. Nabi kata aku heran, kenapa orang boleh bergembira lagi? Dia tahu mati itu adalah pasti, tapi orang masih lagi boleh bergelak, bertawa lagi, ukik. Berkaitan dengan perkara-perkara yang melalaikan, ya. Adalah hiburan-hiburan yang kadang-kadang tu melampau-lampau sangat, gelak saja. Gelak.
Kan dalam kitab tasawuf disebutkan gelap itu matikan nanti ya. Jadi kena kurang-kurangkan gelap. Nabi pun heran kan. Orang yang yakin kata kematian tu ada, tapi duk bergembira. Kemudian Nabi kata lagi, lanjut dengan lagi. Ajib tu, aku heran. Liman ayqana bin-nar. Orang yakin kepada neraka, yakin neraka itu ada, kaifa yadhhak. Dia yakin neraka ada, tetapi dia duk ketawa. Ketawa terbahak-bahak Ketawa. Padahal dia tahu bahawa ketawa itu tidak boleh bawa dia ke syurga pun. Yang nak bawa dia ke syurga ialah amal soleh, bukan ketawa Kalau senyum, ya boleh bawa ke syurga. Senyum itu sedekah Tapi kalau ketawa dia memang teruk mengekek-ngekek, sebenarnya tak boleh bawa ke syurga. Itu kadang-kadang melalaikan lagi Kemudian dia lanjutkan lagi. Ajib tu, Nabi kata, aku heran lagi. Liman ra'ad dunya taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran orang itu melihat dunia ini berbalik-balik ahli dia. Ahli dunia melihat dunia ini dengan berkecegamuk apa semua segala macam, tetapi dia boleh tenang lagi dengan segala macam itu kecegamuk itu bolak-balik buat semua dunia itu, dia boleh tenang lagi. Kemudian Nabi kata lagi, ajib tu liman ayqana bil qadr thumma yansib. Aku heran orang percaya, yakin kepada takdir Allah SWT, tetapi lebih percaya kepada apa? Tenunan nasib. Menung nasib Kamu tengok nasib aku ni hari ni kan berapa kali jatuh dah. Apa lah nasib aku? Jumpa orang yang silap. Orang silap bagi nasihat, aku rasa ni petanda yang kamu dah 3 kali jatuh, makanya rasanya lah kamu sial dalam hidup kamu. Itu tenung nasib. Itu Nabi heran. Sedangkan apa yang berlaku itu adalah ketentuan Allah SWT. Lagi dicerita dia kat kawan dia, aku ni berniaga, buka kedai 10 kali buka kedai, 10 kali buka kedai, 10 kali gagal, 10 kali tutup, 10 kali tak tutup. Dia kata macam tu. Jumpa pada kawan dia yang salah juga. Kawan yang salah kata apa? Kamu ni kedai kamu dah 1 tahun, kedai kamu ini apa semua nasib kamu memang tak baik. Kamu dulu pun sama, kecil-kecil dulu pun memang kamu dah berniaga pun, kacang-kacang kamu memang tak pernah untung pun Makanya sampai bila pun kamu tak pernah untung. Kalau kamu dah untung, main sini rumah tu, kamu mandi dengan air jampi pun, insyaAllah kamu dah untung. Itu apa? Itu berdasar nasib. Percaya sangat nasib. Sedangkan semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak takdirkan dia nega 100 kali gagal, 100 kali gagal lah. Sebab apa? Itu takdir Allah. Kita sebagai manusia kita berusaha lah. Usaha. Seandainya gagal juga, sebenarnya Allah nak bagi kita sesuatu yang kita tak perasan. Kita gagal gagal, kita tak berhati, kita rasa tak tenang dengan segala macam yang berlaku pada diri kita, pada keluarga kita, semua Sedangkan dalam masa yang sama Allah bagi pahala kita banyak banyak. Kita niaga tak untung lepas tu dalam masa yang sama datang masjid beberapa jemaah, dalam masa yang sama masih lagi boleh bersedekah, masih lagi boleh tolong orang berteroyong. Kita ini akan diangkat darjat oleh Allah SWT. Berbanyak orang apa? Dia untung saja mereka, tapi apa? Orang sikit jemaah, dia untungnya mereka, tapi hanya untuk keluarga je duit dia, tak sedekah, tak apa, wakaf semua. Itu Allah nak apa? Nak angkat martabat kita. Setiap berlaku pada kita tu Allah angkat martabat kita. Kemudian yang terakhir sebelum kita berakhir, yang terakhir menjelaskan berkaitan dengan Sufi Ibrahim Musa ini, berkaitan dengan pertanyaan daripada Abu Dhar itu tadi. Ajib tu kata Nabi, aku heran. Liman pada bil hisab, kepada sesiapa-siapa yang yakin, percaya kepada yaumul hisab, percaya bahawa suatu hari nanti akan ada yang namanya hari perhitungan. Ilmu hisab bukan ilmu hitung-hitung. Jadi yaumul hisab tu hari menghitung, hari perhitungan. Kebaikan kamu banyak mana, kejahatan kamu banyak mana. Ini banyak, ini banyak ni, ini banyak ni, ini banyak ni, ini banyak ni. Itu dinamakan hari hisab. Nabi kata ajib tu. Di mana ayat pada bil hisab, aku heran kepada orang yang yakin percaya kepada hari hisab, hari perhitungan tersebut. Thumma la ya'mal, kata Nabi. Dia percaya
tetapi dia tidak mahu beramal di dunia ini. Dia tak nak buat amal soleh. Dia percaya ada akhirat tu, dia percaya segala macam hari hisab itu dan sebagainya, tetapi dia tidak mahu beramal. Makanya ambillah jawapan tu ada pada kita. Jadi Nabi tak jawablah di sini. Kadang-kadang pertanyaan Nabi itu nak suruh sahabat cari jawapan sendiri. Jadi sahabat cari, makanya jawapannya bagi kita ialah apa? Kita dikurniakan usia oleh Allah SWT, kita dikurniakan masa, kita dikurniakan segala nikmat, maka kita kena gunakan segala nikmat yang telah Allah kurniakan tersebut untuk buat amal soleh sampailah kita meninggal. Itu je kesimpulannya. Baik, selesai sekadar itu. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan kita semua. Mohon maaf salah dan silap. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum